Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala yang menghimpunkan kita sebagai tetamunya di dunia. Semoga kita kekal dipilih sebagai tamu Allah di akhirat. Dan syukur pada Allah Ta'ala masih sayang pada kita, diberi peluang untuk kita hidup. Kerana hidup ini ialah peluang yang paling baik untuk kita melakukan amalan. Kalau kita boleh tanya ahli kubur, semua menyesal. Termasuk yang beramal ibadah. Menyesal kerana dia tak tambah lagi amal ibadah sedangkan dia ada peluang untuk menambah amal ibadah. Apatah lagi orang yang diazab, menyesal. Ya, masing-masing penyesalan tu sama ada minta supaya Allah hidupkan semula. Balik semula ke dunia. Menyesal kerana dia tidak menambahkan bertaubat pada Allah Ta'ala. Menyesal kerana syirik pada Allah, macam-macam penyesalan. Ya, semua ahli-ahli kubur masing-masing, ya, walaupun dia soleh, walaupun dia orang baik, ya, kerana syurga ni dia ada tingkatan-tingkatan dia. Ya, kadang-kadang bila kita buat satu amalan, ya, kita rasa selesai tugas kita, laksanakan kewajipan pada Allah Ta'ala. Ya, tetapi contoh kita dah semayang, rasa selesailah tugas kita. Ya, tapi sebenarnya bila kita tengok, ibadah kita ni ialah bekalan. Lagi banyak bekalan, lagi baik. Ya. Bukan hanya keperluan asas, macam contoh. Contoh saya ajak tuan-tuan sekalian, malam besok datang rumah saya nak beri jamuan nasi. Ni contoh, jangan datang betul tau. Ya. Ni contoh. Ya. Malam besok tuan-tuan dijemput semua sekali untuk saya nak jamu nasi. Tuan-tuan datang rumah saya pun hidang nasi semua. Lauk tak ada, sambal tak ada, air bersetangan tak ada. Sebab saya tak janji, saya janji nasi je. Ya. Apa jenis ustaz ni? Ada ke nasi saja? Kan? Sebut jamuan nasi tu kita dalam kepala kita lengkap. Mesti ada lauk. Mesti ada ulam, mesti ada sambal, mesti ada buah, mesti ada air bersetangan. Ya. Jadi demikian kita, bila kita beribadah pada Allah Ta'ala, kita buat yang fardu saja, kita tak sebenarnya tidak melengkapi keperluan. Sebab tu setiap fardu akan diiringi ada amalan sunat. Ya. Tak ada satu fardu yang tak ada bersamanya amalan sunat. Dalam semayang berpuluh-puluh amalan sunat. Ya. Dalam rokok tu rukun, tapi ada bacaan Subhanallah azim tu sunat. Ya. Dalam i'tidal, ya, i'tidal tu rukun, tapi dalam i'tidal ada amalan sunat. Ya. Ada sama ada bacaan dia ataupun perbuatan dia. Ya. Jadi semua tu melengkapkan suatu amalan. Ya. Fadil Pengurusi beritahu tajuk malam ni ialah tajuk apa tajuk tadi? Langkah-langkah apa? Langkah ke? Sekarang ni musim orang melangkah ni. Soal, bicarakan soal mengati akhirat. Terima kasih. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, setiap manusia, saya nak fokus ialah beginilah, masa kita tak panjang. Setiap perbuatan manusia, setiap kejadian manusia ada objektif, ada tujuan. Apa yang kita buat pun sebenarnya ada tujuan. Kadang-kadang kita duduk tepi jalan, tengok beribu kenderaan. Semua tu masing-masing ada tujuan masing-masing. Kita kata, apalah, nak gimana lah dia orang ni. Ikut dia lah. Ya, apa yang kita duduk pening kepalanya. Ya. Setiap benda tu mesti ada tujuan dia. Setiap perbuatan ada tujuan dia. Ya. Dalam mencapai tujuan tersebut, ada jalan. Ya. Ada jalan dan ada ukuran nilai pada jalan tersebut. Ya. Sebab tu bila Allah jadikan, katalah air ni. Ya. Dalam pada sebotol air ni, apa tujuannya? Tujuan untuk minum. Ya. Dan ada stiker. Apa tu yang stiker nak beritahu bahawa air ni jenama apa, daripada mana. Ya. Walaupun yang penting pada botol ni air je. Stiker ni tak ada orang makan stiker ni. Ya. Tapi tuan-tuan bayangkan kalau stiker tak ada, tuan-tuan beli tak air ni? Tak akan beli. Padahal stiker ni bukan nak guna pun, bukan nak makan pun. Tapi tuan-tuan pergi kedai tengok tak ada stiker. Ini cahaya apa ni? Ya. Berarti kalau ada cacat, kita dah tak terima. Bayangkan Allah Ta'ala diturun peraturan paling sempurna. Sebab daripada Allah. Ya, daripada Allah, tiba-tiba tak lengkap, tak sempurna. Itu melemahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dia turun peraturan, turun sistem, mesti lengkap, mesti sempurna. Kenapa sempurna? Daripada Allah. Macam kita tengok kereta lah, jenama kereta. Kalau jenama Rolls-Royce sebagai contoh, ataupun Mercedes, ataupun contoh kereta-kereta yang mewah ni. Pomen dia pun bukan pomen daripada Kampung Bahagia, Taman Seri Bahagia, bukan. Pomen Mercedes tu mesti daripada syarikat dia sendiri hantar. Spare part dia mesti daripada kilang dia sendiri. Ya. Jadi nak tunjuk demikian Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah cipta makhluk dia, semua makhluk ni ada tujuan. Kenapa Allah buat? Kerana Allah Taala tidak pernah buat satu benda sia-sia. Rabbana ma khalaqta haza batila. Maksudnya Allah, engkau tidak buat sesuatu ya Allah sia-sia. Ya. Hatta nyamuk. Tadi kita fikir, apa Tuhan buat nyamuk? Tuan-tuan tahu tak, dengan sebab nyamuk tu beribu dapat peluang pekerjaan. Kerana nyamuk. Ya. Kalau nyamuk tu mati, tak ada kerja semua. Ya. Dengan sebab ada nyamuk, berapa ramai jadi jutawan. Kerana ada nyamuk. Buat kilang nyamuk, buat kelambu. Ya. Jadi, kaya raya dia kerana ada nyamuk. Dengan sebab ada nyamuk, berapa ratus orang dapat PhD. Kerana kaji nyamuk je. Ya. PhD nyamuk denggi. PhD. Ya. Dan dengan sebab ada nyamuk saja, berapa ramai manusia dunia rasa takut, gerun kerana nyamuk. Ya. Maknanya saya nak buat contoh bahawa bila Allah Ta'ala buat sesuatu, Allah tak pernah buat sia-sia. Cuma akal kita, kadang-kadang kita boleh fikir, kadang-kadang kita boleh fikir. Ya. Pasal apalah Tuhan buat pacat? Kalau tak ada, okey. Dah. Ya. Petir. Ya. Di sebalik kilat tu ada takut dan ada harapan. Allah Ta'ala sebut. Ya. Yakadul barqu yakhtafu absaruhum. Ya. Bila mari kilat, ada ketakutan, takut. Kenapa takut? Lepas kilat ada petir. Walaupun sebenarnya serentak, tapi Tuhan buat cahaya dulu pada bunyi. Ya. Tapi di sebalik takut tu ada harapan. Apa harapannya? Hujan akan turun. Ya. Jadi oleh kerana itu, bila Allah Ta'ala cipta manusia, Allah beritahu kenapa dia buat manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak cipta jin dan manusia. Allah sebut jin dulu. Kenapa? Kata ulama, kerana bilangan jin lebih ramai pada manusia. Ya, 9% jin, 1% manusia. Ini sebuah manusia sikit. Yang paling banyak malaikat, 90% ialah malaikat. Seorang manusia ni sebuah 9 jin. Ya. Jin ramai. Ya, berbanding manusia. Tapi jin ramai tak beriman. Macam manusia, ramai yang tak beriman. Ya. Seluar jin pun orang dah pakai. Tak tahu macam mana. Ya. Ya. Jadi, bila Allah Ta'ala cipta jin dan manusia, kenapa Allah buat? Allah liya'budun. Supaya kamu jadi hamba aku. Untuk mengabdikan diri pada Allah. Tu tujuan dia. Satu tu je tujuan dia. Ya. Tapi, dalam menyempurnakan ta'abudiyah, perhambaan tu, lalu Allah Ta'ala buat langit, bumi, gunung, ganang, bukit, bukau, semua ni berkhidmat kepada manusia. Ya. Kenapa? Kerana manusia khalifah. Ya. Sebab tu kita cangkul tanah tak lawan. Walaupun tanah tu dia besar, dia tak lawan pasal apa? Kerana yang cangkul tu khalifah. Kita tebang pokok tak lawan. Walaupun dia tak setuju, menangis-nangis dia, tumbang. Pasal apa? Aku khalifah. Ya. Demikian juga jarak matahari dengan bumi. Allah tak betul-betul sesuai. Kenapa? Kerana manusia khalifah. Seluruh makhluk mesti berkhidmat pada manusia. Kerana manusia khalifah. Ya. Tapi manusia ada tanggungjawab besar. Berbanding makhluk lain. Ya. Makhluk lain tak akan dihisap di akhirat. Tak akan. Ya. Sayyidina Al-Khattab pernah berkata, dia pegang jerami gandum. Dia kata, alangkah baiknya kalau aku jadi jerami gandum. Yang bila mati langsung tak bimbang, tak takut dihisap semula di akhirat. Tapi kita akan dihisap semula. Ya, kita akan ditimbang amalan. Kita ada matlamat hidup kita. Beribadah, matlamatnya apa dia? Untuk dapat redha Allah, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat tu dia bergantung kepada setiap orang tu lah. Ya. Kerana nilai satu barangan tu, dia bukan duduk pada barang ni. Contoh nilai air. Berapa harga air ni? RM1.
Sebenarnya RM1 tu bukan duduk pada air. Ya, bukan. Dia duduk pada tempat. Sekarang RM1 lah. Ke tengah padang pasir kalau jual RM100, air yang sama. Berapa harga 100? Murah lah 100. Ya. 100 okey lah. Ya. Kalau di padang mahsyar, kalau orang jual RM1 juta, murah lah. Dia murah mahal ni, kalau ada duit, tak ada duit, mahal lah. Ya. Sebab tu tuan-tuan, bila kita pergi ke luar negara musim salji, penuh salji. Ada kawan saya kata, bagus ni kalau jual ABC. Ya. Jual ABC. Siapa nak makan? Siapa nak beli? Ya. Jadi nilai satu barangan tu bukan duduk pada benda. Dia pada tempat di mana dia berada. Waktu tengah lemah, tenggelam timur tolong. Tuan-tuan capak geran tanah. Ada nilai tak? Tak ada. Tak ada harga. Isteri kata, bang nak kahwin seorang lagi, kahwinlah. Tak ada harga dah. Tengah duduk lemah, isteri kata, okey, boleh. Tak ada nilai. Kalau nak bagi waktu tak lemah ni. Contohlah. Sebatang buluh yang tak ada nilai tu sekalian. Sedepur buluh. Orang tengah lemas, kita campak buluh tu, dipegang buluh tu, berapa tu tak nak bayar. Ya. Buluh yang tak ada nilai, tak ada harga, tapi waktu lemas, tuan-tuan sanggup bayar 1,000 ke 2,000, 10,000 sanggup bayar. Ya. Begitulah nilai amalan kita besok di akhirat. Ya. Tuan-tuan jangan pandang kecil amal ibadah kita, walaupun benda tu sikit je. Ya. Kata Nabi SAW, ya, ittaqun nar, takutlah kamu akan neraka Allah, walau sekadar sedekah sebelah buah tamar. Tuan-tuan pernah tak sedekah sebelah buah tamar? Tak ada. Ya. Walaupun sikit. Ya. Kecil je. Kita nampak semut tu duduk lemah dalam cawan. Ya. Kita pun ambil jari letak, semut tu naik jari kita. Kita pun letak kat dinding, dia pun terima kasih pakcik, terima kasih banyak tu pakcik. Allah, terima kasih pakcik. Makcik tadi memang tak guna. Ya. Tapi kita tak dengar, kita tak faham. Bagi kita sikit itu. Apa sangat? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sikit je. Nabi kata, kalimatani khafifatani, dua kalimah yang ringan atas lisan, atas lidah, dan sangat berat timbangan di akhirat. Jadi maknanya, dia bergantung pada nilai sesuatu. Oleh kerana semua kita akan pergi pada mahsyar, semua kita akan meninggal dunia, sebab kita akan berakhirat, maka kutiklah pahala walau sikit sekalipun. Sebab kita tak tahu mana satu nilai amalan kita yang menyebabkan Allah redha pada kita. Satu hari saya kebetulan di Mekah. Saya pergi ke farmasi nak beli barang. Ya. Ada seorang India, makcik India, orang tua, datang beli ubat. Maka, bila disebut harga, makcik ni tak cukup duit. Tak cukup tu tak banyak, dalam RM5 begitulah. Kan ubat sana mahal. Panadol sana pun mahal, tuan-tuan. Ya. Orang ambil kesempatan. Ya. Mahal sangat. Kalau spek mata ni 1,000 harga, tuan-tuan sekalian. Ya, sangat mahal. Jadi makcik ni dia keluar duit dia, bilang tak cukup. Ya. Dia kata, boleh tak saya datang sekejap lagi, saya bawa duit tambah RM5. Saya kata RM5 atau RM3 dia tak cukup. Toki kedai tak bagi. Makcik tu merayu minta kurang, tak boleh. Ya, tak bagi. Sampai sudah tak bagi. Kebetulan saya ada sebelah. Kata apalah saya tambah. RM3 je tambah. Tapi tuan-tuan, dengan sebab RM3 yang kita tambah tu, dia punya syukur, dia punya terima kasih, dia punya Masya Allah. Macam nak sujud kaki, tuan-tuan. Ya. RM3 je. Tapi kalau tak ada RM3, tak boleh beli obat. Obat tu mungkin kata macam kita beli kereta lah. Berapa harga kereta? RM10,000. Ya. Tak cukup RM3 je. Token kedai tak mati-mati tak bagi. RM3 tak mati. Kedekut tak bagi. Ya apalah, saya bagi RM3. Pakcik, saya bagi tambah RM3. Boleh balik kereta. Terima kasih Ustaz. Tapi kalau ada RM3, tak boleh. Macam kita lah kan. Ya. Bila kita bersin, sunat ucap,
Alhamdulillah. Ya. Sunat ucap Alhamdulillah. Tapi kalau masuk syurga dengan hala bersin je, semayang tak jadi. Kan? Ya. Maknanya dalam memenuhi keperluan hidup ni, kita ada matlamat nak pergi. Ya. Yang kita takut sekali, kurang pahala ke, ataupun pahala kita, amalan kita tak diterima oleh Allah, tak ada pahala, atau ada benda lain yang menghalang seorang tu dapat syurga Allah Ta'ala. Ya. Sedikit amalan, kurang amalan, tidak menyebabkan tak boleh masuk syurga. Ya. Kurang amalan, kurang martabat makam dalam syurga. Itu je. Macam dunia, kita bilang kawan kita, weh, muka ada aircon lah, seorang ada aircon lah, suruh saya kipas je. Tengok duit lah. Ya. Oh, pasal aircon ni orang ada duit. Ya. Sama juga dalam syurga. Kamu berapa dari? 70. Aku 6 je lah. Tengok amalan lah. Ya. Ya. Jadi amalan kita menentukan makam kita. Tapi yang menghalang masuk syurga apa dia? Dosa. Dosa jadi penghalang masuk syurga. Ya. Amalan banyak. Ada amalan. Tapi dosa yang menyebabkan tak boleh masuk syurga. Apa dosa dia? Pertama, syirik pada Allah. Na'udzubillah. Sebab tu syaitan, dia akan usaha sebelum orang tu mati, dia akan murtadkan orang tu. Dia akan syirikkan orang tu. Ya. Dia akan ikhtiar juga. Tak boleh. Dia akan buat orang tu berdosa besar dan tidak bertaubat pada Allah. Ya. Dosa, semua manusia dosa. Ya. Tak boleh juga. Dia akan pergi pada orang tu berdosa, tapi tidak rasa apa-apa. Ya. Tidak rasa bersalah. Ya. Paling tidak pun, dia beribadah, tapi riak, nak tunjuk-tunjuk pada manusia. Tak boleh juga. Dia akan goda manusia supaya buat yang wajib saja, yang sunat tak buat. Ya. Kalau dia buat juga yang sunat, dia akan goda juga supaya jangan menambahkan, jangan jaga. Kita ni amalan sunat, ada amalan yang tak boleh tinggal. Ya. Malam ni saya nak sebut satu hadis. Ya. Ambil tajuk tadi, kita cuba tengok, ya, ni wasiat Nabi pada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Buku saya bawa ni buku kecil, buku dia. Ya. Wasayan Nabi li Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ya, karramallah. Diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Yahya bin Osman. Ya. Dia bagi matan, dia bagi terjemahan, dia tak ada huraian. Dalam mukadimah dia kata sengaja dia tak nak hurai supaya memberi kelapangan kepada orang yang nak sampaikan hadis ni untuk mengambil, mengaitkan dengan beberapa dalil yang lain dan nas-nas yang lain. Ya. Saya nak ambil satu hadis ni, hadis yang wasiat yang ke-96. Keseluruhan wasiat Nabi pada Sayyidina Ali ni banyak ada 99 wasiat. Wasiat yang ke-96 ialah tentang golongan yang masuk syurga. Kata Nabi ada 7 golongan yang akan masuk syurga. Kita biasa dengar hadis Sahih Bukhari Muslim ialah 7 golongan yang boleh bernaung bawah arasy Allah. Ya. Sab'atun yudhillumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ni hadis masyhur. Semua kita belajar hadis ni. Ya, kebanyakan masjid semua ajar. Kalau tuan sekolah menengah ke sekolah agama mesti belajar hadis ni. 7 golongan yang layak berteduh bawah arasy Allah pada hari tidak ada naungan melainkan hanya naungan arasy Allah. Itu naungan bawah arasy Allah. Hadis ni ialah golongan yang masuk syurga. Kata Nabi ada tu, ya Ali, sab'atun min ummati fil jannah. Kata Nabi, wahai Ali, 7 golongan daripada umatku akan berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masuk syurga. Ada hadis Nabi sebut nama sahabat-sahabat. Ya, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Talha, Nabi sebut nama-nama. Ya, Nabi sebut kisah. Ada hadis Nabi sebut kisah. Macam hadis Bilal bin Rabah. Nabi kata, ya Bilal, aku dengar tapak kaki kamu mendahuluku dalam syurga. Ya, itu bergantung pada amalan Bilal. Ya, ada yang mati syahid dan sebagainya. Ini hadis ni Nabi sebut 7 golongan. Bukan nama. Ya, 7 golongan. Jadi kita berpeluang untuk pastikan kita termasuk 7 golongan ni. Ya. Yang pertama kata Nabi, syabun taibun.
Pertama, syabun, pemuda yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu di antara soalan dalam pada mahsyar, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'al arba'in. Tidak akan berganjak tapak kaki anak Adam pada mahsyar, dia akan ditanya 4 perkara. Umur, apa dia baikkan. Zaman muda ke mana diguna? Zaman muda tu akan ditanya oleh Allah Taala. Ya, waktu muda kita dulu. Sebab kenapa waktu muda? Sebab muda ni, ya, muda ni macam-macam. Semangat, ya, berkobar-kobar, nak buat sesuatu, nak try tu, nak cuba tu benda, suka membangkang. Pemuda memang sifat dia suka membangkang. Ya, suka lawan kerajaan. Ya. Orang muda. Dia tak bukan dia turut. Ya, siapa-siapa pun dilawan. Kadang-kadang lawan ayah dia pun dilawan. Ya, sifat pemuda. Tapi dalam banyak-banyak pemuda tu kata Allah, wasyabun nasya'a fi ibadatillah azza wajalla. Dalam 7 golongan arah Allah tu ialah pemuda dibesarkan suara mentaati perintah Allah. Tu layak. Hadis Nabi kata pemuda yang bertaubat pada Allah. Ya, golongan pertama. Ya, jadi macam ni yang tua-tua ni, kami dah terlepas dah. Ya. Jadi satu golongan tak sempat dah kita ni. Ya, tinggal 6 lagi. Ya, ada peluang lagi lah, 6 lagi. InsyaAllah ada peluang lagi. Tapi pernah tak kita zaman muda, kita terlanjur bertaubat minta ampun pada Allah? Taubat ni tuan sekalian, ada 2 perkara. Ya. Ramai kita bila sebut taubat ialah kerana dosa. Bukan. Itu awam. Orang awam bertaubat kerana dosa. Tapi orang muttaqin, dia bertaubat kerana lalai. Kerana dicuai. Dicuai tu dianggap satu kesilapan dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Dia tak baca selawat hari ni. Sepatut selawat 1 kali. Hari tiba-tiba hari ni tak selawat. Astagfirullahalazim. Cuainya aku. Sepatut hari ni baca Quran. Tiba tak baca Quran hari ni. Hari Jumaat sepatut baca surah Al-Kahfi. Malam Jumaat atau apa. Tiba-tiba tak baca. Astagfirullahalazim. Dia bukan sebab dosa. Ya. Dia bertaubat kerana cuainya dia. Lalainya dia. Ya. Dan golongan mukhlisin, golongan lebih tinggi, dia bertaubat pada Allah Ta'ala kerana kesilapan mengucap benda yang tak sepatut diucap. Macam Alhamdulillah pun lah, Syekh, siapa nama dia? Syekh Tahir Al-Baghdadi rahimahullah Ta'ala. Ya, dia bertaubat 50 tahun. Ya, 20 tahun. Aku minta ampun pada Allah lebih pada 20 tahun kerana silap ucap Alhamdulillah. Silap ucap Alhamdulillah. Kita kata apa silapnya? Takkan Alhamdulillah pun satu kesilapan. Kes dia sikit je. Rumah dia terbakar. Bandar Baghdad terbakar. Semua kedai terbakar, kedai dia tak terbakar. Kedai dia saja tak terbakar. Waktu tu dia di kampung. Lalu orang daripada Baghdad, dari kota, datang beritahu dia, "Wahai Syekh, Baghdad terbakar semua. Satu roll kedai terbakar. Belakang kedai kamu satu tak terbakar." Dia kata, Alhamdulillah. Lepas tu dia, Astagfirullahalazim. Sebab pasal apa? Apa salah ucap Alhamdulillah kalau kena kita? Nasib baik kedai kau terbakar. Kedai aku nasib baik tak terbakar. Dia istighfar tu kenapa? Kerana ada perasaan penting diri sendiri. Sepatutnya waktu kawan kita tengah bersedih, kita kena turut bersedih. Walaupun kita boleh gembira. Nabi Sayyidina Ali pesan pada anak perempuan dia. Ya. Waktu anak perempuan nak kahwin, Sayyidina Ali pesan pada anak perempuan dia apa dia? Jangan kamu tunjuk gembira waktu suami kamu berduka cita. Dan jangan kamu tunjuk duka cita waktu suami kamu tengah gembira. Ya. Suami tengah seronok, tiba-tiba isteri pula bersedih. Ya. Dia tak bagi. Ya. Sampai macam tu dia pesan. Ya. Tengah orang lain berduka cita kedai terbakar, engkau boleh ucap Alhamdulillah. Tu maksudnya, bagi dia satu kesilapan. Tak sepatut dia ucap depan waktu orang tengah bersedih. Kalau kena kita, betul lah tu. Si baik kena kamu. Kalau kena aku, okey. Sebab tu orang Melayu nasib baik kan tak pernah habis. Ya. Jadi taubat ni bukankan dosa. Taubat kan lalai, kerana cuai, kerana tak buat. Itu juga bertaubat pada Allah Ta'ala. Ya. Kita biasa taubat dengan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, man tasaddaqa sirran. Siapa yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ada satu hadis, 7 golongan tadi. Ya. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ini layak betul buat arasy Allah. Lain. Ya. Lalu apa dia? Orang sedekah
hingga tangan kirinya tak tahu apa dibuat oleh tangan kanannya. Maknanya sembunyi-sembunyi. Maksud hampir sama. Sedekah senyap-senyap ni, sedekah boleh ke terang-terang? Boleh. Tak salah. Buat cek sedepah. Ya. Biasa YB lah. Ya. Sebab YB ni kalau tak buat, orang tak tahu. Ya. Kadang-kadang, boleh tak kita buat? Koperasi buat? Boleh. Tak salah. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang sedekah secara siang hari atau malam hari, secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Falahum, bagi mereka semua ni kata Allah Ta'ala, mereka tidak duka cita waktu orang lain duka cita, mereka tidak bersedih waktu orang lain bersedih. Maknanya boleh terang-terang. Ulama bahas. Ya, sebab bila ada matan, maka bahasa ulama. Tengok hadis. Sedekah macam mana terang-terang, sedekah macam mana sembunyi-sembunyi. Sedekah terang-terang, sedekah yang wajib. Kita keluar zakat, zakat koperasi, kita keluar zakat fitrah, zakat peniaga. Kita terang-terang supaya peniaga lain teringat, oh dia tak keluar zakat lagi. Oh saya tak buat lagi. Dengan sebab terang-terang tu mengingat ke orang lain yang belum buat. Ya. Yang kedua, boleh terang-terang dengan syarat bahawa dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ikhlas ni bukan mesti kita banyak sikit. Ikhlas. Ada orang beri. Semua orang tahu dia sedekah. Tapi dia ikhlas. Ya. Sebab tu kadang-kadang bila kita sedekahkan, kita lah bukan orang lain. Kita. Ya. Kalau kita bagi sikit, RM1, 80 sen, 50 sen. Member tanya, berapa? Rahsia. No, tak nak beritahu. Pasal apa sikit? Cuba sedekah 1,000. Orang tak tanya. Kau tak tanya berapa aku bagi. Dia nak keluar juga cerita tu. Ya. Sebab tu sedekah ni tuan sekalian, sedekah senyap-senyap lebih afdal. Pasal apa? Walaupun tak apa secara terang-terang, tapi bila kita sedekah secara sembunyi-sembunyi, tujuannya boleh takut timbul riak. Ya, takut timbul nak tunjuk-tunjuk. Ya, sebab dia boleh batal pahala ni. Pahala sedekah boleh batal. Sedekah tu dah bagi dah. Pahala dia boleh batal. Ya allazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Ya orang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekah kamu. Ya, dengan kamu mengungkit balik apa yang kamu beri, dengan kamu menyakiti hati orang yang kamu beri sedekah. Ungkit balik, awak ni senang ni aku tolong tahu. Ingat sikit. Kalau tidak, jangan harap. Wah. Dulu 30 tahun dulu aku tolong bisnes kamu bagi projek. Takkan tak ingat? Jangan sokong lain. Ya. Kan biasa tu. Ya. Diungkit balik. Ya. Diungkit balik. Ya. Sekarang ni zaman orang ungkit. 40 tahun. Dalam masa 30 hari, ceritakan semua harta yang ada. Tak kebengong tuan-tuan. Mana? Ya. Tapi, ini yang berlaku. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, Waman yu'addi salatud duha. Siapa yang menunaikan sembahyang sunat duha. Nabi pernah pesan dalam hadis lain kepada Ali, ya, wahai Ali, jangan kamu tinggal sembahyang sunat duha sama ada waktu muqim atau waktu musafir. Ya. Kan sembahyang sunat ni, orang musafir tidak dituntut sebagaimana orang muqim. Ya, kecuali sembahyang sunat duha. Kecuali sembahyang sunat duha. Adapun qabliyah ba'diyah fardu, dia tidak dituntut seumpama orang muqim. Ya, satu hari almarhum Tok Aziz tak sembahyang sunat. Sunat lepas Zuhur. Saya masa tu kecil. Saya kecil lagi. Saya ingatlah hadis tu. Saya ingat cerita tu. Saya duduk kat dia, saya tanya dia. Kata Aziz, kenapa tak sembahyang sunat? Ya, saya tanya dia. Peliklah Tok Guru tak sembahyang sunat. Ya, kalau kita tak sembahyang, biasa. Ya, kita pelik kalau sembahyang. Isteri kata, sudahlah suami aku sembahyang sunat ni. Bimbang pula. Buang terbiak kot. Tapi Tok Guru almarhum Tok Guru takkan tak sembahyang sunat. Tapi satu hari dia sembahyang. Jumaat. Dia tak sembahyang sunat. Saya pergi tanya dia. Saya kata, tu pasal apa tak sembahyang sunat? Dia kata ginilah. Orang musafir. Ya, saya tanya itu waktu dia mari di Batu Balai. Ya, orang musafir. Semayang 4, Tuhan bagi rukhsah keringanan. Boleh buat 2. Qasar.
Orang yang musafir semayang boleh jamak pula, takdim atau takhir. Mana pun dia ada rukhsah, ada keringan Allah dalam amalan fardu. Maka demikianlah juga amalan sunat lebih diringan oleh Allah Ta'ala. Manakala pernah, musafir kan letih, pernah apa semua, dia tak nak sunat. Tidak dituntut sebagaimana orang musafir kecuali semayang sunat duha. Nabi kata pada Ali, ya Ali, jangan tinggal semayang sunat duha sama ada waktu mukim atau waktu musafir. Kerana orang semayang sunat duha ni, dia ada pintu khas besok di syurga, di akhirat. Allah Ta'ala minta orang jaga semayang sunat duha, masuklah ikut pintu duha. Hingga Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Wadduha wal-laili iza saja. Ya, jadi kata Nabi pada Sayyidina Ali, yang ketiga, siapa yang menunaikan semayang sunat duha. Yang keempat, man kana zahabum malihi ahwana alaihi min fawati salati wahidatin ma'al imam. Yang keempat, sesiapa yang rasa kehilangan harta bendanya lebih ringan baginya, ahwana alaihi min fawati salati wahidatin ma'al imam. Lebih ringan bagi dia daripada luput satu semayang bersama imam. Nabi kata yang keempat ni orang layak masuk surga Allah Ta'ala ialah orang yang sekiranya dia hilang harta dia, barang dia hilang, tidak dia duka cita, tak sedih sebagaimana dia hilang semayang satu waktu bersama imam, satu rakaat bersama imam. Dia lebih sedih duka cita kalau dia terlambat rakaat bersama imam daripada hilang harta. Hilang harta tak apa, tapi jangan luput satu semayang bersama imam. Ya. Tuan-tuan sekalian, kita kalau hilang harta, semayang tak khusyuk. Ya. Tak khusyuk tuan-tuan. Contoh tuan-tuan nak pergi ke Kuantan. Ya. Daripada Kampung Bahagia, Taman Sebahagian. Sampai atas mata Temeloh tu, tengok-tengok handphone tertinggal. Patah balik ke tak? Patah balik. Ya. Kalau sampai atas jambatan tengok-tengok isteri tertinggal, patah balik tak? Tak ada. Yang telefon, sila naik Grab. Jadi manusia ni bila kita hilang satu benda, kita duka cita. Sedih. Tapi bila kita terlambat tak semayang berjemaah satu waktu, tak rasa apa-apa pun. Jadi kata yang keempat ni payah dapat kita ni. Payahlah, bukan tuan-tuan saya pun rasa macam tu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, satu hari lambat semayang subuh. Di Madinah. Pagi terlambat bangun. Kita nak ada masa-masa kadang kita terlambat bangun. Kunci dah jam. 3 jam kunci. Ya. Tapi terlambat juga. Ada masa-masa, mungkin kan nak kata letih pun tak tahu. Tapi ada masa-masa kita terlambat bangun. Satu hari, satu pagi, Sayyidina Abu Bakar lambat bangun. Bila bangun-bangun, dia kata Allah terlambat. Terus ambil wuduk, pakai-pakai, keluar. Ya. Sebab Nabi dah semayang. Dia keluar, kebetulan lorong rumah dia nak ke masjid Nabi tu, lorong sempit. Celah-celah bangunan dah. Ya. Macam kita lah dulu jalan ni, celah-celah jalan masa tu jalan kaki. Maka jalannya besar jalan kaki lah. Lepas tu ada motor, besar sikit. Sekarang ada kereta, besar sikit jalan dia. Esok kalau kita pakai kapal terbang semua, besar lagi jalan kita. Ya. Sebab jalan tu bergantung pada apa kenderaan yang kita buat pada waktu itu. Jadi, rumah Sayyidina Abu Bakar celah-celah lorong. Celah-celah bangunan. Dia pun jalan-jalan cepat. Ada pula seorang tua. Orang tu berjalan perlahan je. Biasa macam tu lah tuan-tuan. Kalau kita nak cepat, ada je. Dia nak cepat, ada je. Standro rosak atas jambatan. La ilaha illallah. Ya. Dia nak cepat je ada je. Tapi light merah. Pas merah. Ya. Bila nak cepat macam-macam. Ya. Kita kata, waktu kita tak lalu, hijau macam. Bila lalu, merah. Pasal apa? Sebenarnya sama je. Kita ni. Ya. Jadi, Sayyidina Abu Bakar ni, bila orang tua tu berjalan perlahan, dia dah terlambat. Kalau kena kita potong je orang tua tu. Tepi. Kan? Ya. Tapi, Sayyidina Abu Bakar ni, sahabat Nabi, ya, dia dengar hadis Nabi, dia pegang, dia amal sungguh. Kita dengar hadis, kita ambil lah untuk maklumat je. Kita tidak berpegang, tidak pegang sungguh-sungguh, tak gigit dengan gigi geraham, kata Nabi.
Ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni, kebetulan beberapa hari sebelum tu, Nabi sebut satu hadis. Ya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tu hadis dia. Ya. Bukan golongan kami, siapa-siapa tak kesian pada anak kecil dan tak hormat orang tua. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, teringat hadis tu. Kalau dia potong orang tua ni, dia bimbang termasuk dalam hadis tak hormat orang tua. Jangan main Nabi tak mengaku umat tuan-tuan. Bukan golongan Nabi, bukan golongan kami, kata Rasulullah. Dia Sayyidina Abu Bakar berjalan perlahan. Ikut pakcik terlambat tu. Sampai di masjid, orang tua ni pergi straight je. Saya kata, hey pakcik, nak ke mana? Marilah semayang, Nabi tengah semayang. Ada orang tua macam tu tuan-tuan? Ada. Surah Muttaqin pun ada. Ada. Kita ingatkan mari surah cepat, tak straight je. Jawab orang tua tu, sebayang apa? Aku di Yahudi. Rupanya orang tua tu Yahudi di Madinah. Orang Yahudi. Yahudi macam kita lah. Pakai kopiah, serban, ada tasbih. Sama je. Tak kenal. Sahabat Nabi pun tak kenal Yahudi. Ya. Yang kopiah kecil ni, Zionis baru-baru buat Yahudi. Baru. Ya. Hampir sama. Ya. Jadi, rupanya Yahudi. Jadi, Sayyidina Abu Bakar pun tak boleh masuk. Masuk masjid. Ya. Terus takbir lah. Di tengah semayang. Allahu Akbar. Sedai elok. Lepas takbir, Nabi pun terus rokok. Dia pun terus rokok. Dipanggil apa dia? Masbuk. Ni masbuk, hukum fiqahnya masbuk. Kalau kita mari lambat, jangan dibaca dengan Fatihah tu. Bila imam rokok terus. Itu dipanggil hukum masbuk. Masbuk tu masuk buk tu imam. Mudah faham. Masbuk. Tu imam tanggung Fatihah. Fatihah ni wajib baca. Tapi bila kita lambat, masuk buk tu imam. Bila mereka tanya, kenapa pakcik tak baca? Masuk buk tu imam. Ya. Tu imam tanggung. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni Allahu Akbar. Sedang elok Nabi pun rokok, dia pun rokok. Dalam rokoknya dia menyebut Alhamdulillah. Dia tak kata Subhana Rabbil Azim. Dia kata Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Kerana sempat rokok bersama Nabi. Dapat rakaat bersama Nabi. Rakaat-rakaat ni rokok lah. Sebab tu bila kita tak ada rakaat, tak ada rokok, dia tak anggap rakaat tu. Ya. Jadi, tiba-tiba saja Nabi daripada rokok, tiba-tiba dia kata Sami Allahu liman hamidah. Ni kali pertama. Asalnya Allahu Akbar. Asal semua pergerakan semayang ni Allahu Akbar. Tak ada Sami Allahu liman hamidah. Sebab tu kalau kita belajar kitab fiqh, kitab mana fiqh, dia panggil takbir intiqalat. Pindah satu rukun ke rukun tu dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar. Kecuali tiba-tiba kenapa ni? Sami Allahu liman. Tidak takbir, tapi tahmid. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Lepas semayang, sahabat-sahabat tanya Nabi. Ya Rasulullah, kami dengar kamu kata Sami Allahu liman hamidah. Nabi bercerita. Nabi kata tengah kita semayang tadi, masuklah seorang sahabat. Ya. Kan dia sempat rokok bersama-samaku. Dia menyebut dan rokoknya, Alhamdulillah, aku dengar Allah jawab, Sami Allahu liman hamidah. Ya, Allah dengar, hambanya memujinya. Bermula subuh itulah, kekal sampai sekarang, bila dia merokok, Imam tidak kata, Sami Allahu liman hamidah, sunat bagi mau jawab, Rabbana walakal hamd. Ya, Rabbana walakal hamd. Ya. Boleh juga sebut sama Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ataupun Rabbana walakal hamd. Boleh belaka. Ya. Yang tak boleh, yang tak semayang. Tersebalah benda-benda sunat. Ya. Pernah satu hari lain, Nabi jadi imam. Waktu lain ni. Ya. Kata sama Allah liman hamidah. Siapa kata Rabbana walakal hamd. Ada seorang sahabat. Tiba-tiba dia tambah. Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Ditambah 5 patah perkataan. Nabi tak ajar. Nabi tak suruh. Dia tambah suka-suka. Senang-senang dia tambah. Kalau kita ni bid'ah ni. Masuk neraka. Jangan cepat sangat Nabi bid'ahkan. Ya. Lepas semayang Nabi tanya, aku dengar ada orang tambah tadi, kata Rasulullah. Siapa yang tambah tadi? Ya Rasulullah, maafkan saya Rasulullah. Tak sengaja ya Rasulullah. Terkeluar ya Rasulullah. Dia ingatkan Nabi nak marah ke dia. Nabi kata apa dia? Tak. Aku nampak lebih pada 30 malaikat berbuk tulis pahala kamu. Mana Nabi membenarkan perbuatan
sahabat. Jadi hukum lah. Ditasyri'kan lah. Walaupun Nabi tak buat, sahabat buat. Tapi Nabi benar. Nah benarkan, boleh. Atau Nabi diam, boleh juga. Macam Khalid Al-Walid makan dhak. Khalid Al-Walid, ditangkap dhak, dia sembelih, dia makan depan Nabi SAW. Dia bakar, makan. Nabi tak pernah makan dhak. Nabi tak makan. Khalid Al-Walid makan dhak. Tapi Nabi diam. Perbuatan Nabi diam tu maknanya hukumnya boleh. Boleh makan dhak. Saya pergi rumah kawan saya, Ustaz Syari. Di Mesir, anak-anak Mesir kenal lah. Ustaz Syari orang lama di Mesir. Dia panggil Syari dhak. Dia kerja jual dhak. Satu hari dia ajak saya makan sup dhak rumah dia. Saya pergilah. Banyak ekor lah rumah dia tu. Dia buat sup. Tu rasa kuat sampai sekarang ni. Dia duk cerita dhak ni tu kan. Sembelih pukul 8 pagi, ikat ekor gantung. Darah dia setitik 2 je. Bukan banyak darah dia. Sembelih, ikat ekor gantung. Pukul 8 pagi gantung, pukul 5 petang baru mati. Sebab tu orang nak makan tu kes lambat mati, tuan-tuan. Bukan kes benda pun. Macam-macam dah. Jadi, balik pada hadis kita, perbuatan-perbuatan Nabi SAW depan para sahabat, diam ataupun Nabi setuju. Sama juga sahabat pegang dinding Kaabah. Nabi tengok. Nabi nampak sahabat pegang dinding Kaabah. Tapi Nabi diam. Perbuatan Nabi diam, maknanya boleh kita pegang dinding Kaabah, doa dan sebagainya. Tidak salah. Kemudian yang ke-5. Jadi 7 ya. Waman dama'at ainahu min khasyatillah. Yang kelima, orang yang mengalai mata kerana takutkan Allah Ta'ala. Kita bila ingat duk, seorang-seorang mengalir air mata. Takut pada Allah Azza Allah. Takut hisapan Allah di akhirat. Teringat dosa-dosa zaman dulu-dulu. Ya. Dulu-dulu kita teringat dosa-dosa beli nombor ekor dulu. Takkan tak ingat. Kan? Ya. Dululah, sekarang okey dah. Dulu. Ya. Kan dulu-dulu kan selalu beli nombor ekor kat jalan, kat Tembeluh tu. Ya. Jumpa kawan kita, tengok muka dia teringat. Ya. Engkau lah dulu. Ya, kan? Dia pun tengok kita senyum je kan. Dia kata, hadir kuliah Ustaz semalam? Tak kata. Dengar tak? Dengar. Ingat tak? Ingat. Muda-muda dululah, sekarang tak ada. Dulu muda-muda ngintai orang mandi apa kan. Takkan tak ingat. Cuma sekarang ni dah mata pun tak apa nampak, tak ngintai lah dah. Makna mengalir air mata kerana takutkan Allah Ta'ala. Ingat dosa, ingat akhirat, ingat apa semua. Bila kita nak mati, bila kita ingat mati kita, ada beberapa kemungkinan. Pertama, kita rasa takut. Ini kebanyakan manusia. Termasuk Aisyah. Kata Aisyah pada Nabi, ya Rasulullah, aku takut nak mati. Yang kedua, rasa sedih. Ada orang ingat mati sedih. Ya, sedih, menangis. Pasal apa sedih? Sedih nak tinggal isteri, sedih tinggal anak-anak, sedih tinggal kebun, ladang baru beli, durian baru nak buah. Ya, teringat kawan-kawan. Sebenarnya tak perlu sedih. Dia, anak ni, dia pandailah dia buat hidup dia. Macam kita lah. Ya. Tapi, ada yang gembira. Ya. Ada gembira. Ya. Sahabat kita di Gaza, ya, 20,000 orang masuk syurga tanpa hisap. Ya. 20,000 dah masuk syurga tanpa hisap. Dalam perang di Gaza. Tiap-tiap hari. Kalau di Jordan, tiap-tiap hari semayang-mayang gaib. Ya. Diarahkan masjid-masjid buat salat gaib. Ya, kenapa? Kerana sahabat kita yang gugur syahid. Budak kecil, orang tua. Ya. Orang mati syahid ni seronok, tuan-tuan. Dia gembira. Sangat. Sebab tu kita tengok orang mati ni kan ada muka senyum kan. Senyum apa semua. Dia ambil gambar senyum tu pelik kita tengok. Padahal luka tubuh dia senyum. Ya. Budak-budak kecil senyum. Orang tua senyum. P.Ramlee pun dia tidak senyum. Ya. Jadi, pasal apa dia seronok ni? Sebab dekat nak mati, orang beriman, Allah Ta'ala angkat hijab. Maka dia nampak syurga dia. Dia nampak nikmat yang akan menanti dia. Macam Nabi SAW tanya Jibril. Ya Jibril, kata Nabi Jibril, ya Muhammad, aku datang untuk ziarah kamu dan cabut nyawa kamu. Nabi tanya. Tanya Jibril, apakah persiapan? Dia kata, ya Rasulullah, pintu syurga dah buka belaka dia Rasulullah. Ya, kebun-kebun semua dah jaga belaka dah. Makanan dah hidang belaka dah. Air tinggal tuang saya dah. Semua dah ready belaka dah. Ya. Mana begitulah orang masyarakat ini bila angkat dia seronok gembira.
Ya, sebab tu waktu kita lahir ke dunia, seorang menangis, ramai gembira. Waktu mati, seorang gembira, ramai menangis. Waktu kita lahir ke dunia, yang menangis siapa dia? Baby seorang. Bayi tu menangis. Yang lain, gembira. Mak, doktor, nurse, apa semua gembira. Tapi waktu mati, orang beriman, dia gembira. Tapi orang lain sedih. Suami sedih, isteri meninggal, isteri sedih, suami meninggal, pak saudara, mak saudara, anak-anak menangis semua. Dan sepanjang hidup ni ingat di kampung awah. Kampung awah nak pergi, satu orang meninggal dunia, seorang makcik meninggal dunia. Ya, salin, meninggal. Anak dia kecil-kecil lagi, 7 orang. Ya, yang kakak tu umur 8 tahun, 9 tahun, kejap-kejap pensan. Ya. Anak yang kecil sekali, dalam umur 2 tahun, 3 tahun. Ya, bila mak dia meninggal, buat balik mak dia dari hospital tu sekalian. Dia peluk mak dia tu, dia tak lepas mak dia tu. Masya Allah. Ya. Orang beriman, Nabi kata orang mati syahid ni, dia sangat gembira. Waktu roh tu keluar pada tubuh dia. Sangat seronok. Puncak nikmat dia. Waktu roh keluar pada tubuh. Kalau boleh, dia minta Allah hidupkan semula, nak berjuang balik, biar mati syahid semula. Dia nak rasa nikmat waktu roh tu keluar. Ya. Nikmat yang paling seronok waktu tu. Kan kita hidup ni ada kemuncak dia. Ya. Kemuncak makan. Bila sedap tu? Waktu masuk, waktu telan tu. Lepas telan, tak ada guna. Habis nikmat. Ya. Sama juga, apa saja pun dia ada kemuncak dia. Ya. Kemuncak nikmat, kemuncak nak marah, semua dia ada dia. Lepas tu dia akan menurun. Ya. Allah Rabbi. Yang kelima. Yang keenam, wa man zahamal ulama fi majalisihim. Orang kata Nabi yang keenam, iaitu orang yang sentiasa bersama para alim ulama dalam majlis-majlis ilmu mereka. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan tu. Apa dia? Bila dengar ada orang kuliah, orang ngajar, ustaz alim ulama mari, maka kita duduk dalam majlis ilmu dia. Nabi kata orang ni orang layak mendapat syurga Allah Ta'ala di akhirat. Jangan hina ulama. Ya. Allah istilah perang. 3 golongan Allah istilah perang di akhirat. Ya, pertama orang hina wali-wali Allah, yang kedua orang hina miskin kerana kemiskinan, yang ketiga orang hina para alim ulama. Ya, ini Allah istilah perang. Allah istilah perang dengan dia di akhirat. Ya, na'udzubillah. Ya, jadi oleh kerana itu kita duduk majlis ulama. Ya, orang alim mari terus sekali ambil kesempatan. Sekarang ni ambil gambar. Ambil gambar. Ustaz Azhar mari ambil gambar. Ya, ambil gambar dengan dia. Pasal apa? Nanti malaikat tanya, ada gambar tak? Ini ada yang tanya. Dia kata dulu, pernah makan tak sekalian ulama? Pernah tak berjalan bersama ulama? Pernah tak semayang bersama alim ulama? Tambah lagi. Pernah bergambar tak? Ya. Sekarang orang gambar semua sekarang ni. Ya, sekarang ni viral gambar. Semua orang, kamera ada. Kedai gambar tak ada. Dunia dah terbalik. Ya. Akhir sekali yang ketujuh, kata Nabi SAW, wal imamul adilun. Pemimpin yang adil. Bila sebut bab pemimpin, adil lah yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Sebab pemimpin ni dia mudah tak berlaku adil. Dia tak bagi peruntukan. Ya. Dia tak akan berlaku adil, pemimpin ni. Ya. Pembangkang tak bagi peruntukan. Bukan dia sekat. Dia tak akan berlaku adil. Dia payah berlaku adil. Sebab tu nak masuk syurga ni, pemimpin kena adil. Wala yajrimannakum syana'akum. Ayat Allah kata jangan kamu benci pada satu kaum menyebabkan kamu tidak adil pada kaum tersebut. Kita orang Melayu. Jangan kita benci pada Cina kerana Cina dia tu. Sebab dia bukan nak di Cina. Allah buat di Cina. Bangsa ni bukan kita tentu. Allah yang tentu. Dan bangsa ni tak ada kemuliaan. Kita mulia ni, kita orang Melayu mulia kerana Islam ada pada kita. Bukan kerana Melayu tu. Oh, Melayu zaman dulu teruk. Tuan makan biawak pun. Dululah. Dulu. Tujuh keturunan dulu. Mungkin. Pakai cawak, tak semayang apa semua. Tak kenal Tuhan masa tu. Teruk. Bila kita diailak ni? Bila Islam datang pada kita. Bila Islam datang, oh ada semayang fardu. Ada mandi wajib, ada mandi sunat. Ada makanan boleh makan, tak boleh makan. Ya, saya ambil gambar beberapa orang dalam 7-8 orang. Dia ni saudara baru di pendalaman Sabah lah. Saya ada gambar dia. 2 gambar berbeza. Satu gambar kami ambil waktu dia belum masuk Islam. Kemudian, bulan depan tu datang semula,
Ya, disambut kami lah, saya sihat sekali. Kita ambil gambar. Banding dua gambar tu, jauh langit bumi. Rupa lah, rupa. Kenapa? Dulu dia tak semayang. Dulu dia tak pernah kena wuduk. Dulu makan yang macam-macam. Bila kena Islam, lawa-lawa, cantik. Ya. Tu beza. Beza. Ya. Sebab Islam ni, dia membezakan. Sebab tu orang payah masuk Islam. Orang mudah masuk agama lain, masuk Kristian, masuk Hindu. Mudah. Pasal apa? Masuk je lah. Kehidupan tak beza. Makanan tak beza. Pakaian pun sama. Islam tak? Bila masuk Islam, pakaian dia kena beza dah. Kena tak aurat. Makanan pun dah beza dah. Ya. Cara hidup berbeza. Menilai beza. Ya. Sebab tu Allah kata bila kita dipimpin, kena berlaku adil. Ya. Kena berlaku adil. Ya. Jangan sekali-kali tidak berlaku adil sebab adil ni adlu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adil kan dia sangat hampir dengan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan 7 golongan ini yang kita berusaha, mudah-mudahan kita masuk dalam 7 golongan tersebut insya-Allah. Ya, dan oleh kerana kita hidup di alam barzakh, alam akhirat, tolonglah kita akan tolong jumpa sahabat-sahabat kita bukan sahaja dunia bahkan di akhirat. Nikmat bersahabat ni kita boleh keluarkan sahabat kita daripada neraka. Nikmat bersahabat. Masya-Allah. Ya. Nikmat bersahabat. Bila kita dalam syurga, kita cari kawan-kawan kita. Ya. Mana kawan? Oh, malaikat kata dia syurga Firdaus. Kita pergi ziarah dia. Mana kawan kita ni? Oh, dia syurga Jannatul Ma'wa. Kita pergi ziarah dia. Tiba-tiba, mana kawan? Oh, tak tahu. Cuba Google sikit tengok. Ya. Cek tarik nama dia. Malaikat kata kawan kamu dalam neraka. Ya Allah. Ya. Allah kata apa dia? Bawa dia tepi ke neraka tersebut, keluarkan sahabat dia. Kita, sebab tu kita bersahabat ni bukan habis dunia aja. Dalam kubur, di padang mahsyar sampai dalam syurga. Ya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita hari ini, Allah kumpul kita majlis baik dunia. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita majlis lebih baik nanti di akhirat insya-Allah. Ini wallahu alam, saya rasa telah dulu. Masa dah panjang sikit malam ni. Sekali-sekala mari. Tuan-tuan pun rasa ustaz ni bila nak habis tak habis-habis. Berhabis 7 golongan tu mudah-mudahan kata Allah Taala wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa zakkina mimma nasina. Rabbana taqabbal minna wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.